Terima kasih. Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Saya ada dua perkara. Yang pertama, pembangunan ekonomi wilayah Pantai Timur ni, koridor ni, dia di bawah Jabatan Perdana Menteri, khususnya EPU sebagai nadi utamanya lah. Dia merancang ekonomi, dia bangunkan sektor-sektor ekonomi strategik, dia sediakan dana dan dia agihkan. Dan aktiviti koridor ni, Tok Yang Dipertua, sekurang-kurangnya dia kena pastikan 4 perkara berjalan. Yang pertama, dia bawa pelaburan. Tadi Timbalan Menteri bentangkan berapa bilion dah masuk. Yang kedua, dia mesti cipta peluang pekerjaan. Yang ketiga, dia mesti jana ekonomi setempat. Maknanya kalau dia buat lebuh raya, LPT 1, LPT 2, sampai LPT 4, LPT 4 belum berlaku, tapi maknanya dia pesisir, kiri kanan itu mesti mampu menjana ekonomi. Kemudian yang keempat, dia mesti bantu orang miskin. Saya, Tuan Petua, saya semak balik dalam dokumen bajet, program hapus miskin tegar ni 1 bilion kajian peruntukan. Saya nak tanya, dah berapa banyak dah dana 1 bilion untuk hapus miskin tegar ni, khususnya di wilayah ECER ni telah dibelanjakan. Belanja ke mana? Belanja untuk bantu anak-anak kelompok miskin tegar. Bantu apa? Capacity building, skills training dan job placement program. Sangat spesifik saya nak tahu. Jadi Petua, ada 3 tumpuan sebenarnya ECER ni. Yang pertama ialah pertanian, yang kedua pelancongan, yang ketiga yang saya nak tanya adalah infra jalan darat. Okey. Tapi fokus saya kalau saya nak syarah 3 ni masa tak cukup. Yang saya nak bangkitkan satu aja. Di bawah ECER ni, bajet untuk latihan tenaga mahir sangat banyak. Sampai melatih B40 pun, bila saya tengok dokumen tu, berjuta-juta. Saya nak tanya, banyak mana dah dibelanja, berapa ramai tenaga mahir yang telah dihasilkan untuk menggerakkan semua program. Jadi Petua, kita tahu pendekatan pembangunan melalui Perbadanan Ekonomi Negeri ini, dia hidup segan mati tak mau. Mana-mana fikir Perbadanan Kemajuan Negeri pun lah, mana-mana lah ya. Lalu pendekatan koridor ni nampaknya agak berjaya, lebih efektif. Jadi, saya tak mau melihat berjayanya dari segi berapa banyak pelabur buat masuk, berapa banyak jalan raya dapat dibina. Yang saya nak tanya ialah, apakah ECER ada memasukkan bahawa ukuran kejayaan itu dalam bentuk laporan kualiti hidup sebagai indikator pencapaian koridor? Dari segi kesihatan, kita nak tahu di wilayah koridor Pantai Timur ini, nisbah doktor dengan penduduk, nisbah hospital, katil dan penduduk, sebelum ada koridor, rendah. Lepas adanya koridor, kualiti hidup rakyat meningkat dan di bawah petunjuk kesihatan, ukurannya apa? Pendidikan, perumahan, pengangkutan awam dan kelestarian alam sekitar. Saya nak tengok, apakah laporan kualiti hidup ini sebagai indikator pencapaian kepada wujudnya koridor ini turut diambil kira. Kenapa saya kata begitu? Saya dapati di negara kita, laporan kualiti hidup pernah dibuat. Tahun 1999, tahun 2002, tahun 2004, tahun 2011. Ada 10 bidang dan ada 38 indikator. Dan 2013 dia ubah laporan kualiti hidup kepada laporan kesejahteraan rakyat Malaysia. Isu pokok di sini, Datuk Yang Pertua, ialah ketika Menteri nanti menggulung, saya nak tahu, saya nak Menteri kongsikan apakah menyukat pencapaian ECER ini dalam merubah kualiti hidup rakyat dengan data yang kredibel dan laporan bertanggungjawab ada di dalam perkiraan kementerian ataupun kerajaan. Saya ingat saya nak melihat atau mendengar maklum balas daripada Yang Berhormat begitu. Supaya dia tak jadi begini. Koridor mendatangkan projek, akhirnya menteri ataupun timbalan
sibuk mengurus berapa banyak projek secara runding terus, kemudian apa ikhtiar nak bagi pada siapa. Dia tak selesai begitu. Dia mesti ada ukuran pencapaian yang kemas, jelas, dengan data yang kredibel. Habis, mencela boleh. Itu Kepong. ya. Dengan izin speaker. Ya, saya nak tumpang soalan. Silakan Kepong. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tumpang soalan. Apakah status projek Aglopolitan? Ya, Aglopolitan yang dilancarkan pada tahun 2009 oleh bekas Perdana Menteri iaitu Ahli Parlimen Pekan dalam ECRL projek ini. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya dari Segi Gambut. Hal itu nanti tentu saya disinggung. Tapi kalau saya nak tanya Timbalan Menteri nanti waktu gulungan, kita dari segi prasarana pengangkutan, Tuan Speaker orang Pahang, LPT1 siap, LPT2, dia sebenarnya dalam perancangan tu bila saya baca dokumen tu dia sampai LPT4. Dia mesti sampai ke Mersing. Tapi tak kesampaian lah, belum sampai lagi ke situ kan. Sebab pembinaan lebuh raya ni penting, Tuan Speaker, sebab dia akan merangsang pertumbuhan ekonomi di pesisir jalan itu. Jadi, tapi itu physical outlook. Yang saya simpulkan tadi adalah dia mesti kayu ukur dia. Kayu ukur itulah yang saya harap dapat diberikan maklum balas ketika Yang Berhormat Menteri nantinya mengambil giliran menggulung. Speaker, saya menghabiskan 5 minit. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru.